Sekejap, saya nak try record. Okay, very good morning. So, hari ni kita nak sambung ciri-ciri daya, pengukuran daya dan juga unit daya. Okay. So, teacher harap awak semua dah print out bahan untuk hari ni. Okey, kalau tak print out tak apa, nanti teacher akan bagi masa awak untuk salin dan juga print out dan hantar tugasan lah untuk minggu ni. Okey, sebelum tu nanti dekat Telegram teacher akan share 2 video berkaitan ciri-ciri daya dan pengukuran daya. Nanti lepas kita GM nanti ni awak boleh tengoklah kat situ. Okey, sebelum tu teacher terangkan dulu. Okey. So, daya. Apakah yang dimaksudkan dengan daya? Okey. Untuk menyatakan sesuatu aktiviti itu mempunyai daya, okey, dia mesti ada 2 perkara atau 2 ciri. Yang pertama, dia mesti mempunyai arah. Okey. Yang kedua, dia mempunyai magnitude. So, satu tindakan atau satu perlakuan tu, kalau dia mempunyai arah, dia mempunyai magnitude, so kita katakan terhasilnya atau berlakunya daya. Okey, sebelum ni awak dah tahu yang hari tu daya adalah sama ada apa atau apa. Siapa boleh bagi tahu teacher? Daya adalah apa ataupun apa? Tolakan dan tarikan. Okey, thank you Haris. Okey, so daya adalah tolakan ataupun tarikan. Okey, so kat situlah daya. Sekejap. Okey, so okay, next. Hey, what's wrong? Sekejap. Sekejap, ada orang call. Okey, kita sambung. So tadi yang macam teacher cakap, ciri-ciri daya tu dia mesti mempunyai magnitude dan juga arah. So apakah itu magnitude daya? Okey, magnitude daya merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran tersebut. Maksudnya nilai dia berapalah. Okey, daya ni ada nilai 10 ke, 20 ke, 1. So nilai atau kuantiti sesuatu ukuran tu kita panggil sebagai magnitude. Okey, arah pula adalah arah di mana daya dikenakan ke atas objek. Okey, sama ada kalau kita tolak, arah dia ke depan lah. Kalau kita tarik, arah dia ke belakang. Okey, lagi satu yang awak perlu tahu tentang konsep daya ni, daya mempunyai titik aplikasi. Apakah titik aplikasi itu? Titik aplikasi adalah titik tindakan, okey, oleh daya ke atas objek. So dekat mana awak kenakan daya terhadap objek tu, di mana daya tersebut tertumpu, itu kita panggil sebagai titik aplikasi. Nanti teacher akan tunjukkan contoh-contoh dia. Okey, so ni contoh dia tu.
So, ini adalah gambar seorang pelajar menolak kotak. Okey, so kita ada daya tolakan. So, ini adalah daya dia. Okey, kat sini dia dah cakap nilai dia 30 N. N itu apa? N itu adalah unit bagi daya. N itu adalah Newton. Okey, so satu daya tolakan bertindak ke atas kotak dengan magnitude daya 30 Newton. So 30 Newton adalah kuantiti atau nilai daya yang dikenakan oleh pelajar ini terhadap kotak. So dia tolak kat sini. Okey, so arah dayanya macam mana? Ini arah daya dia lah. Bila dia tolak, so arah daya dia ke hadapan. Okey, so titik tumpuan daya tersebut pada objek dekat mana? Okey, titik tumpuan atau titik aplikasi daya adalah pada bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak. Okey, kat sini. Okay, so kalau dia suruh awak lukis atau tandakan titik aplikasi, so awak kena tengok dekat mana kawasan yang daya yang diberikan tu tertumpu. So itu kita panggil sebagai titik aplikasi. Okay, sebab tangan tu yang bersentuh dengan kotak, dekat tangan tu yang kita kenakan daya, so dekat tangan dengan kotak itu adalah titik aplikasi. Okay, next. Okey, yang ini adalah tarik tali. Okey, kita ada pelajar lelaki, kita ada pelajar perempuan. Okey, so pelajar lelaki menarik dengan nilai daya 100 Newton. Pelajar perempuan pula menarik ke kiri dengan daya 80 Newton. Okey, so berapakah magnitude daya yang diukur? Okey, so lelaki ni dia punya magnitude daya dia adalah 100 Newton. Manakala perempuan ni magnitude dayanya adalah 80 Newton. Okey, so kena ingat unit bagi daya ataupun magnitude daya diukur dalam unit Newton. Okey, Newton dia punya simbol dia N besar. Okey, so arah daya dia yang lelaki ni ke kanan, yang perempuan ni ke kiri lah. Okey, titik aplikasinya dekat mana? Okey, disebabkan oleh dua tindakan daya ni, okey, so titik aplikasinya adalah di tengah-tengah. Okey, so adakah perbuatan ini merupakan daya? Ya, sebab dia ada magnitude, dia ada arah. So ini yang kita panggil sebagai daya. Okey, next. Okey, daya yang bertindak pada kotak yang ditolak. Okey, ada tangan menolak kotak, dayanya adalah 10 Newton, titik aplikasinya di sini. Okey, so satu daya tolakan bertindak ke atas kotak, ni kotak dengan magnitude daya 10 Newton. Mana dapat 10 Newton ni? Dekat gambar ni lah 10 Newton. Okey, arah dia ke hadapan lah, rujuk anak panah. Mesti ada anak panah. Okey, sebab kita tolak dia, so arah dia ke hadapan. Di mana titik aplikasinya? Okey, titik pada bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak. So ini adalah titik aplikasi. So kalau awak diminta menandakan titik aplikasi, so kat mana tangan tu terkena kotak yang awak berikan daya tu tertumpu, kat situ adalah titik aplikasi. Okey, next. Okey, ni. Okey, tukul digunakan untuk menanggalkan paku di permukaan meja. Adakah aktiviti ini merupakan daya? Okey, tukul yang ini dia tarik ke belakang dengan nilai daya 15 Newton. Okey, ada magnitude tak? Ada 15 Newton. Ada arah tak? Ada arah tarikan ke belakang. So, tukul digunakan untuk menanggalkan paku ni merupakan sejenis daya. Daya tarikan. Kat mana titik aplikasi dia? Okey, kat mana yang kita nak dia removekan, nak kita tanggalkan dekat paku ni kan? Okey, kat sini bukan titik daya je lah. So yang lebih bersentuhan adalah dekat bahagian sini. So titik aplikasinya adalah lebih kepada ni. Daya lebih banyak tertumpu dekat sini. Okey. So kat sini bukan dia punya titik aplikasi. So titik aplikasinya lebih kepada dekat kepala hammer tu. Sebab dekat situ dia punya daya tertumpu.
Okey, so kita pergi ke pengukuran daya. Okey, bagaimana daya diukur? Daya diukur menggunakan alat yang dinamakan sebagai neraca spring. So ini adalah neraca spring. Okey, dia ada skala dia. Nanti yang ini nanti dia punya penyangkut. So kita letakkan beban kat sini. Apa yang berlaku adalah spring ni akan memanjang ke bawah. So akan berlakunya bacaan pada skala. Okey, neraca spring beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. Ini skala dia lah. Okey, apa unit daya tadi? Izani? Unit daya apa tadi? Apa dia, teacher? Unit daya apa? Newton. Okey, good. Dia punya simbol dia apa? N kecil ke N besar? N besar. Betul. Thank you. Very good. N besar. Okey, unit daya adalah Newton. Aris? Ya, cikgu. Teacher. Apa alat yang digunakan untuk mengukur daya? Neraca spring. Okey, neraca spring. Neraca spring ada, saya tak sure Forman belajar ke tak, kita ada belajar neraca mampatan, okey, neraca, kita ada berapa, neraca palang. Okey, kalau ada alat yang digunakan untuk mengukur kisim, ada alat yang digunakan untuk mengukur berat. So yang mengukur berat tu adalah yang mengukur daya lah. Okey, then next. Okey, dari mana datangnya perkataan Newton ni? Ni saya rasa awak semua dah tahulah situasi di mana seorang ahli saintis duduk di bawah pokok apple untuk berehat. Tiba-tiba ada apple jatuh daripada atas pokok tersebut dan dia terfikir kenapa perlu apple tu jatuh ke bawah? Kenapa apple tu tak jatuh ke atas kan? So, saintis ni dah membuat penyelidikan. Okey, so daripada sinilah dia menghasilkan tentang konsep daya. So daya diukur dalam unit Newton. Okey, macam Zani cakap tadi, simbol bagi Newton ini adalah N. Siapa tahu apakah simbol atau huruf yang mewakili daya? Siapa tahu? Daya. Daya bahasa Inggeris apa? Siapa tahu? Daya dalam bahasa Inggeris apa? Daya in English apa? English apa? Siapa tahu? Tak ada? Siapa nak tolong? Siapa nak try? Tulis dekat komen pun boleh. Daya dalam bahasa Inggeris apa? Anybody? Tak ada? Tak tahu? Emily, tahu tak daya dalam bahasa Inggeris? Cikgu, nanti saya cek. Cek. Cepat cari. Dalam buku, awak boleh cari dekat dictionary, dekat translator ada apa dia daya dalam bahasa Inggeris. Yang lain boleh tolong cari. Sebab mana ada dalam sains dia tulis D, betul tak? Dia bukan D, daya. Betul tak? Dia mesti menulis simbol bagi kuantiti fizik ni. Apa, sorry Emily? Apa dia? Force. Okay, good. Tolong tuliskan dekat dalam ni chat. Daya in English apa? Ini tolong tulis. So kawan-kawan lain boleh tahu. Cik Andi macam mana? Macam mana Cik Andaya? Okay, good. Force. Okay, very good. So daya adalah force. So simbol bagi daya adalah F besar. Okey, sebab semua bahasa Inggeris lah. So, kalau misalnya dia cakap magnitude dia adalah 10 Newton, okey, dia akan tulis macam ni. F sama dengan 10 Newton. Okey, F ni force. Dayanya adalah 10 Newton. So, Newton ni adalah dia punya unit. So, F ni mewakili sebagai perkataan daya. Okay, very good. Okay, thank you. Okay, ni gambar Sir Isaac Newton. Ilustrasi orang zaman dulu ni. Ni adalah saintis, okay, yang menghasilkan konsep daya dalam sains. Okay, so unit daya, SI bagi daya adalah Newton.
Okey, berat sesuatu objek adalah daya tarikan graviti. Awak dah belajar dah jenis-jenis daya, okey. And then kita ada daya tarikan graviti, kita ada berat. So berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti yang bertindak terhadap objek itu. Di bumi, sesuatu objek mempunyai jisim 100 gram dikatakan sebagai mempunyai berat 1 Newton. Okey, di bumi. Sebab hari tu teacher cakap kan, kalau dekat bulan dah lain. Bulan berat dia adalah 1/6 daripada berat di bumi. Contoh dia, kalau misalnya dekat bulan, dekat bumi 6 Newton, berat dekat bulan 1 Newton. Okey. So oleh itu objek yang mempunyai jisim 1 kilogram dikatakan sebagai mempunyai berat sebanyak 10 Newton. Kalau 100 gram sama dengan 1 Newton. Kalau 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okey, 1 kilogram ada berapa gram? Amsyah, 1 kilogram berapa gram? 1000. Ha? 1000. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, 1 kilogram ada 1000 gram. Okay, betul. Okay, so tengok penunjuk neraca spring harus berada dalam keadaan kosong apabila tak ada objek yang digantung. Sebab objek tu dia mempunyai berat. So apabila objek digantung, spring dekat neraca spring akan memanjang dan memberikan bacaan. Okay, so kat situ 1 Newton sama dengan 0.1 kilogram ataupun 1 Newton sama dengan 100 gram. Dan kita dapati 10 Newton sama dengan 1 kilogram. So formula rumus yang awak perlu ingat untuk menyelesaikan masalah dalam sains adalah 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okey. Okey, penukaran unit gram kepada Newton. Nanti ada soalan macam ni. Okey, 1 Newton sama dengan 100 gram ataupun 0.1 kilogram. Okey, so 10 Newton sama dengan 1 kilogram. So formula dia 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okey, daripada 100 gram, okey, daripada 100 gram, macam mana awak nak dapat nilai Newton? Sekejap, daripada ni awak nak dapat nilai Newton. Okey, 100 gram berapa Newton? Okey, 100 gram nak tukar menjadi kilogram kena bagi dengan 1000. Okey, so 100 bahagi 1000 kali dengan 10 sebab guna formula ni lah. Okey, so 100 bahagi 1000 kali 10, 100 bahagi 1000 0.1 kali 10 sama dengan 1.0. So 100 gram sama dengan 1 Newton. Kalau 1000 gram pula, 1000 gram tu 1 kilogram lah. Kalau tak tahu 1000 gram tu berapa kilogram, awak bagi 1000 bagi 1000. 1000 bagi 1000 sama dengan 1. Kali 10 sama dengan 10. So 1000 gram atau 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Ni yang dapatlah formula ni. Okey, kalau diberi awak 10 kilogram pula. 10 kilogram berapa Newton? Okey, ingat formula ni. So 10 kilogram kali 10 Newton. So 10 kilogram nilai berat dia adalah 100 Newton. Okey, nilai daya dia adalah 100 Newton. Okey, kenapa bila kita cakap daya, kita cakap berat? Sebab berat itu adalah daya yang bertindak terhadap objek. Berat itu adalah daya graviti. Okey, so bila kita cakap berat, berat unit dia pun Newton, daya unit dia pun Newton. Okey, so nanti ni awak akan melakukan, kita akan bincangkan tentang aktiviti. Okey, ada 2 aktiviti, satu mengukur berat, lagi satu aktiviti adalah untuk mengukur daya geseran. Okey, untuk mengukur berat, okey, yang kita ada neraca spring, okey, neraca ni akan digantung dengan objek. Objek ni bernilai 50 gram. Berjisim 50 gram. Okey, dia adalah gram. So nanti daripada 50 gram ni awak perlu tukar menjadi berapa Newton. Sebab ingat unit bagi daya adalah Newton. Okey. So yang kedua pula, okey, ini adalah daya geseran. Ada blok kayu, okey, neraca spring. Okey, daya yang diberikan adalah daya tarikan.
Tetapi terdapat satu daya yang menghalang pergerakan blok kayu ini untuk digerakkan kerana blok kayu bersentuhan dengan meja. So daya tersebut dinamakan sebagai daya geseran. Okey. So objek ditarik secara mendatar pada permukaan meja sehingga objek itu bergerak. So kalau dia berjaya menarik dan blok kayu itu bergerak, maksudnya daya tarikannya dapat mengatasi daya geseran. So bacaan dekat neraca spring tersebut adalah bacaan daya geseran. Okey, so bacaan pada skala menunjukkan nilai daya geseran. Okey, so awak belajar dua lah hari ni. So satu untuk mengukur berat, lagi satu untuk mengukur daya geseran. Okey, so thank you yang ini. Kejap teacher nak share pula tentang awak punya tugasan. Okey, settle. Okey. Okey, so ini adalah tugasan awak. Okey, soalan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, semua soalan ni ada jawapan dekat PowerPoint yang teacher bincangkan tadi. Nanti teacher akan share PowerPoint tersebut. Okey, soalan ni. Okey, lengkapkan rajah di bawah. Okey, ada orang menolak. Okey, nolak maksudnya daya dia ke mana? Labelkan arah daya. Adakah ke kanan ataupun ke kiri? And then tandakan dengan bulatan titik aplikasi dalam rajah di bawah. And then dia tanya, berapakah magnitude daya tolakan yang dikenakan? Okey, berapa nilai magnitude dia? Daripada gambar rajah tu kita dah boleh tahu. So ini dia aktiviti untuk mengukur daya. Yang pertama adalah berat jasad. Okey, diletak satu pemberat. Satu pemberat adalah bernilai 50 gram jisim dia. So dia tanya, kalau 50 gram ni berapa bacaan spring dia? Neraca spring. And then dia tambah pula 5 pemberat yang bernilai satu pemberat 50 gram. So kalau 5 pemberat berapa bacaan neraca spring? Yang ni nanti awak kena buat pengiraan lah. So perbincangan, nyatakan kuantiti yang diukur, apakah unit dan simbol kuantiti tersebut, tuliskan jalan kerja mengira magnitude daya. Okey, tuliskan jalan kerja macam mana awak nak kira daripada 50 gram ni menjadi berapa Newton. Macam teacher dah ajarlah tadi. Okey, apakah yang berlaku kepada bacaan spring apabila bilangan pemberat ditambah? Okey, kalau ditambah menjadi 5. So, apa berlaku pada bacaan neraca spring? Kenapa bacaan tersebut berkurang ataupun bertambah? Awak kena jelaskan kat sini. Okey. Okey, aktiviti B pula, daya geseran. Okey, kita ada blok kayu, permukaan meja dan juga permukaan kertas pasir. Okey, ketika blok kayu ditarik pada permukaan meja, bacaan neraca spring bernilai 2 Newton. Tapi, kalau ditarik pada permukaan kertas pasir, apa yang berlaku pada bacaan tu? Adakah dia lebih daripada 2 Newton ataupun kurang daripada 2 Newton? Yang ni awak kena fikirlah untuk beza antara permukaan meja dan permukaan kertas pasir. Okey, bongkah kayu hanya akan bergerak apabila daya tarikan yang cukup bertindak. Daya apa yang menghalang gerakan bongkah kayu? Okey, awak dah belajar tadi. Nyatakan perbezaan bacaan neraca spring apabila bongkah kayu ditarik ke atas permukaan meja dan kertas pasir. Okey, perbezaan bacaan neraca spring. Macam mana awak nak jawab? Awak boleh jawab dengan ayat macam ni. Bacaan neraca spring apabila bongkah kayu ditarik di atas permukaan meja adalah lebih besar atau lebih kecil berbanding ditarik di atas kertas pasir. Macam itulah jawapan dia. Bila bacaan ni kita boleh cakap ayat berbanding ataupun manakala.
Okey, nyatakan perbezaan daya. Okey, kita cakap apa tadi daya dekat nombor 1 ni? Okey, daya apa pada daya apa apabila bongkah kayu ditarik di atas permukaan meja adalah lebih apa berbanding ditarik di atas kertas pasir. Macam itulah. Ataupun awal bercakap macam ni. Daya apa apabila bongkah kayu ditarik di atas permukaan meja adalah apa manakala di atas permukaan pasir, kertas pasir, daya adalah apa. Macam itulah. Okey, nyatakan perhubungan hipotesis. Ini semakin boleh jika boleh perhubungan hipotesis di antara jenis permukaan dan daya geseran. Okay, awak boleh cakap jika jenis permukaan licin, maka daya geseran apa? Macam itulah. Ataupun semakin licin jenis permukaan, semakin apa daya geseran. Semua ni awak boleh tengok jawapan daripada aktiviti kat atas ni. Okay, so kesimpulannya, untuk mengukur daya, untuk menyatakan sesuatu aktiviti itu adalah daya, okay, magnitude daya diukur dengan menggunakan apa alat dia dan unitnya adalah apa. Okay, so simple je. Okay, so teacher akan kongsikan semua bahan-bahan untuk rujukan awak. Apa yang awak perlu buat adalah lengkapkan semua tugasan. Okay, dan hantar macam biasalah. Hantar sebelum hari Sabtu. Okay, ada apa-apa soalan tak? Simple je. Boleh? Simple je. Sebab kita belum buat untuk yang lebih-lebih. So, teacher pergi satu-satu yang lebih simple. Saya tak nak laju sangat mengajar. So, nanti awak tak faham konsep ni. Sebab topik ni panjang sikit. Okay? Ini baru awal-awal lagi ni. Boleh? Boleh. Tak ada respon pun. Boleh tak siapkan tugasan? Boleh. Okay. Ada pun respon. Okay, thank you Iman, thank you yang lain. Okay, thank you. Okay, so kita pergi ke Telegram and then teacher akan sharekan bahan-bahan untuk awak buat rujukan dan lengkapkan tugasan. Okay, mana yang dah siap nanti boleh hantar dekat Telegram lah. So nanti kita akan, teacher akan pilih 1 atau 2 orang untuk semak and then minggu depan nanti kita akan bincangkan semula jawapannya. Okay. So, okay, thank you very much. Kita pergi dekat Telegram Okay, thank you. Thank you, teacher. Okay, thank you. Dah boleh pergi kat Telegram jap. I nak stop.